Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada pagi ini kita akan bincangkan mengenai bab 5, tajuk ikatan kimia. Bab ini merupakan sebahagian daripada sungkatan sains tambahan tingkatan 4. Pada kali ini kita akan fokuskan topik yang pertama, iaitu mengenai kestabilan unsur. Kita akan tengok mengenai susunan elektron duplet dan oktet bagi gas adi. Susunan elektron duplet adalah bermaksud atom mempunyai dua elektron valens. Contohnya tak lain tak bukan adalah atom helium. Helium mempunyai dua elektron, jadi kedua-duanya berada pada petala yang pertama. Dalam mata pelajaran sebelum ini, kita dah bincangkan bahawa sememangnya untuk petala pertama, had maksimum untuk elektron adalah 2. Jadi, helium telah mencapai had maksimum tersebut. Jadi, kita katakan bahawa helium telah mencapai susunan elektron yang duplet. Seterusnya, kita tengok pada susunan elektron oktet. So, susunan elektron oktet adalah atom mempunyai 8 elektron valens. Elektron valens ni maksudnya elektron yang terletak pada petala terakhir. Contohnya seperti neon dan juga argon. Kita tengok dulu neon. So, atom neon mempunyai susunan elektron 28. Itu 2 elektron pada petala pertama dan 8 elektron pada petala kedua. So, sememangnya untuk petala kedua, jumlah elektron maksimum adalah 8. Jadi, kita katakan bahawa neon telah mencapai susunan elektron valens yang oktet. Begitu juga dengan argon, kita tengok susunan elektron dia 288. Maksudnya semua petala sudah pun mencapai had maksimum. Terutamanya petala terakhir, jadi kita katakan bahawa argon telah mencapai susunan elektron yang oktet. So, seterusnya kita tengok ciri gas adi. So, gas adi ni merupakan unsur yang berada dalam kumpulan 18. So, dia sudah stabil, iaitu atom dia sudah mencapai susunan elektron valens yang duplet seperti helium ataupun oktet lah. Seperti yang lain-lain lah seperti argon, neon, krypton, xenon. So, gas adi ini merupakan unsur yang lengai. Maksudnya dia tidak bertindak balas dengan unsur lain kerana ia tidak reaktif. Jadi ia wujud sebagai monoatom. Kalau manusia ni kita panggil dia macam Lone Ranger lah. So, kita tengok seterusnya perkaitan antara kestabilan gas adi dan juga susunan elektronnya. Untuk semua unsur, kestabilan atom boleh dicapai melalui 3 cara. Yang pertama adalah pendermaan elektron, yang kedua adalah penerimaan elektron dan yang ketiga adalah perkongsian elektron. Untuk mencapai kestabilan, elektron valens perlulah oktet. Maksudnya petala terakhir mesti penuh. So, kalau petala terakhir tak penuh, sama ada dia perlu dermakan atom dia yang dermakan elektron dia yang terlebih, ataupun dia perlu terima elektron daripada atom lain, ataupun dia perlu berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron valens yang oktet. Tapi untuk gas adi, dia tak perlu melakukan kesemuanya. Dia tidak perlu berkongsi, dia tidak perlu menderma ataupun dia tidak perlu menerima elektron lain sebab unsur-unsur gas adi ini atom-atomnya sudah mencapai susunan elektron valens yang duplet dan juga oktet.
Okey, sekarang ni kita tengok macam mana unsur lain mencapai susunan elektron valence yang oktet ataupun kita panggil susunan elektron yang stabil lah. Tadi kita dah tengok ada 3 cara. Jadi kita tengok cara yang pertama iaitu menerusi pendermaan elektron. So untuk pendermaan elektron ia dilakukan oleh atom logam sahaja. Kalau kita rujuk dalam jadual berkala tu, iaitu atom-atom unsur yang terletak daripada kumpulan 1 sampailah kumpulan 12 dan juga sebahagian daripada kumpulan 13 dan juga 14. So, atom logam ini akan mendermakan elektronnya kepada atom lain. So, dia akan membentuk ion positif ataupun kita panggil sebagai cation. Kenapa dia boleh jadi ion positif? Sebab kita tahu kan bahawa atom ini mempunyai bilangan proton dan juga elektron yang sama banyak. So, bila berlaku pergerakan elektron, bilangan dia tak akan jadi sama banyak lagi. Jadi, kalau proton yang terlebih, dia akan jadi ion positif. Kalau elektron yang terlebih, dia akan jadi ion negatif. Sebab proton bercas positif, manakala elektron bercas negatif. Dalam kes ini, proton jadi terlebih sebab elektron dah berkurang. Dia dah bergerak ke atom lain. Jadi, dia akan membentuk ion positif lah. Ataupun nama lain untuk ion positif kita panggil sebagai cation. Contohnya adalah atom natrium. So, ini merupakan atom natrium. Kalau kita tengok susunan elektronnya adalah 281. Di mana petala dia yang terakhir mempunyai 1 elektron sahaja. Jadi, cara dia untuk mencapai susunan elektron yang stabil adalah dengan dia dermakan 1 elektron ni. Sebab susah kalau dia nak cukupkan 8. Kalau dia nak cukupkan 8, dia perlu terima 7. Mana ada atom yang derma begitu banyak elektron. Jadi, dia sahajalah yang perlu dermakan elektronnya. Jadi, dia akan membentuk 2 petala sahaja dan 2 petala tersebut telah mencapai susunan elektron yang stabil. So, apabila dia kehilangan 1 elektron, maka dia terlebih proton, maka dia akan menjadi ion positif. Kita panggil dia sebagai ion natrium. Ataupun simbolnya kita tulis sebagai Na positif. Ini merupakan cara lukisannya. Okay? Untuk susunan elektron, lakaran susunan elektron untuk ion. Kalau dia ion positif, kita perlu lukis pagar dengan tanda positif di sebelah atas kanannya. Okay? Kalau atom, dia tak ada cas. So, dia tak ada pagar. Untuk ion, dia ada cas. So, dia perlu ada pagar dan juga cas dia lah. Sama ada dia bercas positif maupun bercas negatif. Seterusnya kita tengok penerimaan elektron pula. So untuk penerimaan elektron, tindak balas ini dilakukan oleh atom bukan logam. Maksudnya atom yang terletak daripada kumpulan 13 sampailah kumpulan 17. Kumpulan 18 tak terlibat lah sebab tadi cikgu dah beritahu bahawa kumpulan 18 ni dia sudah mencapai susunan elektron valence yang oktet dan juga doublet lah. Okay, so atom bukan logam akan menerima elektron daripada atom logam tadi, dia akan membentuk ion negatif iaitu anion. Okay. Contoh dia adalah atom. Kalau kita tengok dalam lakaran susunan elektron ini, atom klorin dia mempunyai susunan elektron 287. Di mana elektron valence dia ada 7. Untuk mencapai oktet, dia perlukan lagi 1. Jadi, dia terima elektron daripada atom lain. So, automatically dia telah mendapat susunan elektron 288. Iaitu dia telah mencapai susunan elektron valence yang oktet. Jadi, untuk lakaran dia, dia mesti ada pagar dan juga cas negatif. Sebab dia terlebih elektron. Elektron asal dia adalah 17. Sekarang elektron dia jadi 18. So, dia terlebih elektron. Jadi, dia bertukar menjadi ion yang bercas negatif.
Okey, dan akhir sekali adalah menerusi perkongsian elektron. Okey, so perkongsian elektron ini hanya boleh berlaku di antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Okey, contohnya seperti molekul dua atom. Kalau kita tengok klorin ni, tadi kita dah tahu susunan elektron dia adalah 287. So dia kurang satu. Jadi cara yang paling mudah adalah dia kongsi je sama-sama dia. Okay, jadi dia share elektron dia. Atom klorin yang pertama share satu elektron dengan atom klorin yang kedua. Sama-sama share satu elektron. Jadi bila kita melukis, kita kena pastikan bahawa elektron itu berada pada petala yang bersilang. Okay? So cara kira dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah oktet kan? Untuk yang kedua pula kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dalam kes ni, elektronku, elektronmu jua. Jadi bila dia orang share, maka dikatakan milik bersama. Jadi bila berlaku macam ni, susunan elektron valence yang oktet sudah pun berjaya dicapai oleh kedua-dua atom klorin tadi, maka dia membentuk molekul klorin. Kalau dalam simbol unsur, simbol dia kita tulis sebagai Cl2. So, itu saja untuk minggu ini. Semoga video ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Dan jangan lupa subscribe YouTube cikgu. Okey, sampai kita berjumpa lagi. Bye.